Okey, Muzium Negara pada tahun ini kita akan sambut sambutan 60 tahun Muzium Negara dan kita ditubuhkan pada 31 Ogos 1963. Dan sudah tentunya Muzium Negara merupakan salah sebuah muzium ataupun tempat pelancongan yang akan dilawati oleh pelawat bila datang ke Lembah Kelang lah. Bila je pelawat parking di Muzium Negara di tapak parkir awam ataupun melalui MRT, perkara pertama yang pelawat perlu laksanakan adalah ke kaunter tiket Muzium Negara yang terletak di hadapan pintu masuk utama Muzium Negara lah. Harga tiket untuk Muzium Negara, kalau untuk yang dewasa RM2 13 tahun ke atas. Tapi kalau 13 tahun ke atas tu datang dengan rombongan sekolah pakaian sekolah, seragam sekolah ataupun aktiviti pakaian sukan dan sebagainya, memang kita bagi percuma lah. Kalau untuk kanak-kanak bawah 12 tahun memang percuma. Dan untuk yang dewasa, kalau daripada luar negara RM5 lah, tu adalah tiket dia lah. Dan sekarang Muzium Negara juga ada 4 galeri, yang mana galeri yang kita ada memfokuskan mengenai susur masa sejarah di Malaysia. Yang pertama kita ada galeri A, yang mana galeri A menceritakan tentang pra-sejarah di Malaysia, bermula daripada pembentukan muka bumi sehinggalah kepada tamadun di Lembah Bujang itu sendiri. Dan di galeri A pelbagai artifak-artifak menarik yang dipamerkan, antaranya adalah koleksi yang berkaitan dengan zaman Paleolitik, zaman Neolitik, ada loceng gangsa dan sebagainya. Kemudian bila pelawat ke galeri B Muzium Negara, pelawat boleh melawat ataupun melihat pameran mengenai kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Nusantara. Antaranya adalah Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Brunei dan juga kerajaan-kerajaan lain yang pernah ada di Nusantara ini sendiri. Dan antara koleksi menarik yang dipamerkan adalah patung Awalo Kitiswara, dan juga kita ada juga koleksi Baba Nyonya, kita ada juga koleksi-koleksi keris, pedang dan sebagainya lah. Galeri C akan menceritakan ataupun mempamerkan tentang era kolonial, yang mana era kolonial itu menceritakan tentang era penjajahan di tanah Melayu itu sendiri, bermula daripada Portugis dan berakhir dengan Jepun, kemudian kembali kepada British itu sendiri. Dan pelbagai artifak-artifak menarik juga dipamerkan di galeri C. Kemudian galeri terakhir yang ada di Muzium Negara adalah galeri D, yang mana ia menceritakan tentang Malaysia kini, yang fokusnya adalah tentang perjalanan pendidikan, kemudian diikuti dengan semangat nasionalisme, iaitu tentang macam mana pelbagai kaum pada masa tersebut, masyarakat pelbagai kaum pada masa tersebut bersama-sama untuk menuntut kemerdekaan daripada British. Dan yang menariknya juga di galeri D ini ialah kita pamerkan bendera pertama persekutuan, yang ada 11 jalur yang kita pamerkan di galeri D. Dan di akhir-akhir showcase galeri D itu sendiri akan mempamerkan tentang pencapaian yang telah kita capai lah sejak daripada zaman daripada merdeka, daripada 1997 sehingga kini. Dan untuk tahun 2023 ni kita masih lagi teruskan pameran naga, dunia naga motif ni sendiri, yang mana pameran ini mempamerkan tentang motif-motif yang ada pada koleksi-koleksi yang menonjolkan tentang semangat naga itu sendiri. Dan pameran ini sebenarnya berlangsung daripada tahun lepas lagi. Saya mewakili warga kerja Muzium Negara ini menjemput semua masyarakat di luar sana untuk datang ke Muzium Negara bagi menghayati sejarah negara kita. Tanpa kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan datang ke Muzium Negara, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat ataupun menyelami sejarah negara kita melalui koleksi dan juga artifak yang kita pamerkan di 4 balai tetap pameran Muzium Negara, dan juga di muzium-muzium ataupun di pameran-pameran luar yang berada di sekitar Muzium Negara ini sendirilah. Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani bersiaran bersama saya Diah Muhammad Jais dalam Darah Muda, dan anda sedang menonton Darah Muda musim baru dengan setajaan Majlis Reka Bentuk Malaysia ataupun MRM daripada siri Arte Como, penerima anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM, dan ini merupakan rekaan oleh Muhammad Sujak Hasbullah, keluaran Oasis Furnitures Sendirian Industri Sendirian Berhad. Baik,
Kampus Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa atau ISTEC Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang terletak di Bukit Tungku, Kuala Lumpur didedikasikan sebagai pusat pengajian dan kajian dalam bidang pemikiran dan tamadun Islam. Jadi kenapa pada malam ini di Darah Muda kita tiba-tiba bercakap berkenaan dengan ISTEC ni? Yang pentingnya di ISTEC ni terletaknya perpustakaan Syed Muhammad Nakib Al-Atas yang mempunyai keistimewaannya tersendiri, termasuklah antara koleksi terbesar dan signifikan dalam pengajian Islam, khusus untuk mereka yang berminat terhadap bidang ini, terutamanya penuntut pasca ciswazah. Dan pada malam ini Darah Muda akan membongkar keistimewaan berkenaan dengan perpustakaan Syed Muhammad Nakib Al-Atas, dan oleh itu kami bawakan kepada anda tetamu kita pada malam ini, iaitu Encik Ahmad Zaki bin Rashid yang merupakan pustakawan kanan Perpustakaan Syed Muhammad Nakib Al-Atas Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa ataupun ISTEC. Apa khabar Encik Ahmad Zaki? Alhamdulillah baik. Sihat ya? Alhamdulillah. Baik Encik Zaki, mungkin sebelum kita mengurak langkah lebih jauh berbincang berkenaan dengan perpustakaan ini, mungkin Encik Zaki boleh terangkan dahulu latar belakang dan juga sejarahnya perpustakaan ini, Encik Zaki. Terima kasih. Sebenarnya menubuhkan dan membangunkan koleksi perpustakaan adalah antara usaha terawal yang dilakukan oleh pengasas ISTEC itu sendiri, iaitu Profesor Tan Sri Syed Muhammad Nakib Al-Atas bersama dengan pembantunya pada masa itu, Profesor Dr. Wan Muhammad Noor Wan Daud. So sejak tahun 1997 usaha-usaha telah giat dijalankan dan dilakukan untuk membangun dan mengumpul koleksi-koleksi perpustakaan. Dan sebenarnya ISTEC itu sendiri bersama-sama perpustakaan yang bermula di sebuah banglo di Seksyen 16 Petaling Jaya. Seiring dengan perkembangannya, ia telah berpindah ke lokasi baru di Bukit Damansara, dan selepas itu berpindah lagi di lokasi yang sekarang di Bukit Tungku, di Bukit Tungku sekarang ni. So dan kini kami ada lebih kurang 150,000 koleksi dari berbagai koleksi, bukunya, rare booksnya, journalsnya. Kita ada juga artifak, kita ada buku-buku yang besar. Dan nama rasmi perpustakaan itu sendiri telah dirasmikan pada tahun 2012 dengan nama Perpustakaan Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Dan kini kami untuk tujuan promosi kami menggunakan perkataan Perpustakaan Al-Atas. Perpustakaan Al-Atas dipendekkan sikitlah. Okay, mudah untuk promosi. Dan kalau bercakap berkenaan dengan namanya pun cukup menarik apabila namanya adalah Perpustakaan Syed Muhammad Nakib Al-Atas ataupun Perpustakaan Al-Atas tadi disebutkan. Dan kalau kita tahu juga Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas ini dikenali sebagai seorang ahli falsafah terkemuka dan pemikir ulung Melayu dan juga Islam di rantau ini. Jadi ya, betul. Selain daripada hanya meminjam namanya itu, apakah perkaitan juga signifikan beliau kepada perpustakaan ini? Bagi saya boleh dikatakan hampir keseluruhan koleksi di perpustakaan itu adalah hasil cetusan idea beliau, pengasas Profesor Al-Atas. Dan rata-rata bidang meliputi ketamadunan Islam, tamadun Timur dan Barat, bagaimana pertembungan di antara tamadun-tamadun ini dari segi budaya, dari segi perbandingan pemikiran, dari segi tradisi intelektual, dan bagaimana tamadun-tamadun ini memberi kesan di antara satu sama lain, boleh menggambarkan corak pemikiran Al-Atas itu sendiri. So secara peribadi saya boleh melihat melalui rekod-rekod pembelian, resit-resit pembelian, terutamanya koleksi khas, bagaimana detailnya beliau membeli bahan-bahan tersebut, bukan sahaja untuk memenuhi ruang rak di dalam perpustakaan, tapi yang dibeli adalah untuk sejajar dengan perkembangan dengan falsafah ISTEC itu sendiri, tentang ketamadunan Islam, perbandingan pemikiran dan sebagainya. Jadi itu akan memberikan satu gambaran yang lebih meluas berkenaan dengan perpustakaan itu sendiri juga. Ya, dan apabila kita bercakap berkenaan dengan perpustakaan ini, antara benda yang akan sampai ke pemikiran kita selain koleksinya adalah juga dan reka bentuknya. Apabila kita sampai ke ISTEC dan juga perpustakaan ini, perkara pertama yang akan muncul sampai saja di depan tu adalah betapa indahnya struktur yang ditampilkan di perpustakaan itu. Jadi mungkin Cik Zaki juga boleh terangkan butiran keistimewaan reka bentuk yang melatari perpustakaan ini. Ciri-ciri simbinanya adalah mirip seperti sebuah istana di Alhambra, sebuah masjid, istana dan kompleks kota zaman silam. Kalau dilihat di internet, kita boleh tahu lah Alhambra tu daripada zaman Andalus, di Spain, Granada, Spain. So mirip kepada itu binaan-binaan seni bina di ISTEC tu. Tapi setelah saya menelusuri, ada buat sikit kajian pembacaan, rupanya bukan sahaja Andalusia, ciri-ciri Andalusia Alhambra tu, rupanya ia juga digabungkan dengan seni bina Melayu.
Oh, sini Seni Melayu. Melayu juga ada di situ. So saya sendiri pun tak dapat nak tengok macam mana lagi sebab saya baru tahu. So lepas ni mungkin ada kajian untuk kita mengkaji bagaimana perkaitan antara Sirmian Al-Amrah dengan Melayu tu yang berada di stek tu. Dan sebenarnya Sirmian stek tu sendiri secara keseluruhannya mempunyai maksud-maksud yang tersendiri. Tiang-tiangnya ada berapa, jumlah anak tangga, ukiran di dinding, gambar di dinding, kapet, semuanya ada maksud-maksud yang tersendiri yang mana mungkin Profesor Al-Atas cuba untuk mewujudkan suatu suasana pembelajaran yang harmoni demi untuk mewujudkan para graduan berkualiti yang mampu untuk merubah dunia dalam masa depan. Bermaksud bila kita sampai ke perpustakaan ini, kita bukan sahaja akan mendapat ilmu daripada koleksi-koleksi yang disediakan, tetapi juga daripada reka bentuknya itu sendiri juga kita boleh mendapat ilmu pengetahuan yang baru, seperti yang mana Cik Zaki pun baru tahu bahawa ada elemen-elemen unsur Melayu yang digabungkan dengan reka bentuk itu. Dan bercakap pula berkenaan dengan koleksi yang ada di perpustakaan ini, apakah sebenarnya keunikan yang tersimpan sebagai khazanah berharga di perpustakaan ini, Cik Zaki? Kami mempunyai lebih daripada 2,000 manuskrip dalam bentuk buku atau lebih tinggal sebagai book form. Berbelas ribu manuskrip berbentuk makrofilm. Kami ada juga koleksi-koleksi sarjana-sarjana yang terkemuka di seluruh dunia seperti Fazlur Rahman. Nanti saya akan detailkan sedikit. Lepas itu kita ada juga yang tadi tu lebih 50,000 koleksi peribadi. Lebih daripada 50,000. Dan kita ada juga koleksi peta. Peta yang berumur 300-400 tahun. Dan kami masih menunggu lagi pengkaji untuk mengkaji peta-peta tu. Peta-peta itu adalah peta-peta di tanah Melayu ataupun seluruh dunia ke macam? Tanah Melayu dan juga seluruh dunia. Dan kita ada juga buku-buku yang outsize besar yang lebih daripada 1 meter panjang. Dan apa uniknya adalah sebahagiannya koleksi kami itu ada yang dikatakan hanya the only copy yang wujud. Dan dia ada di perpustakaan ini. Contohnya kami ada satu manuskrip yang tertua yang di perpustakaan kami itu, manuskrip daripada Al-Biruni. Tulisan Al-Biruni, one of the Muslim scholar. Berumur 800 tahun dan itu adalah kopi yang hanya wujud. Satu-satunya di dunia. Ya, dalam bahasa Parsi. Dan ada juga satu lagi dalam dunia Melayu, tajuk bukunya Hikayat Binatang. Mungkin 2-3 kopi saja yang wujud di tanah Nusantara ni. Dan ada banyak lagi yang ya, kalau nak tahu kena datanglah baru boleh tahu apa sebenarnya lagi yang unik dekat situ. Dan seperti tadi juga Encik Zaki cakap nak jelaskan lagi siapakah mungkin sarjana-sarjana yang dalam bidang pengajian Islam ini yang koleksi mereka juga terdapat di perpustakaan ini. Contohnya Fazlur Rahman. Dipahamkan koleksi Fazlur Rahman ni hanya berada di perpustakaan atas. Ada lagi lain-lain. Contohnya Bertot Spooler, ada Andre Oleg Grabar dari bidang Islamic Architecture. Ada Abdul Rahman Becker, kami ada Andrew Tew, William Roth. Walaupun diorang tu bukan Islam, tapi diorang mengkaji tentang Islam juga ketamadunan Melayu yang berada di sana. Dan saya boleh rasakan koleksi-koleksi yang dikumpul ini adalah koleksi yang sangat bernilai dan Profesor Al-Atas bukanlah orang yang calang-calang. Sebenarnya bukan calang-calang untuk berjaya mengumpulkan itu. Ya. Itu maksudnya. Bila kita bercakap berkenaan dengan perpustakaan ini juga, kita tidak akan lari daripada koleksi buku. Dan seperti mana yang Cik Ahmad Zaki sebutkan tadi, di sana bukan sahaja ada buku-buku koleksi, malah ada buku yang berusia 1 meter, malah ada peta-peta. Dan selain itu, apa lagi mungkin bahan-bahan yang cukup menarik yang ada di perpustakaan ini? Selain buku, kami ada juga artifak. Artifak ni daripada zaman Uthmaniyah. Rata-ratanya daripada zaman abad ke-18, 17, 18 ke-20. Pedang, senapang, senjata-senjata. Pedang, senapang, ada keris pun ada. Lepas tu ada perisai. Dan yang uniknya mereka semua original. Original, bukan replika. Maknanya pedang-pedang tu pernah digunakan. Pernah digunakan semasa peperangan sebenar. Mungkin pernah membunuh. So ada di perpustakaan kami. Jadi dengan adanya artifak, adanya peta, adanya bahan-bahan yang berusia ratusan tahun ini, bagaimana proses penyimpanan, menyenggara dan juga memastikan koleksi ini mutunya sentiasa terpelihara seperti mana yang kita boleh saksikan di kaca TV ketika ini? Ya, sebenarnya amat penting sebenarnya untuk memastikan. Sebenarnya banyak rata-rata orang merasakan bahawasanya cukup dengan aircon condition yang baik, aircon yang baik untuk memastikan koleksi itu dalam keadaan baik. Sebenarnya tidak. Di perpustakaan ini sebenarnya kita perlu memastikan tahap kelembapan, humidity di dalam library itu sendiri. Kalau lebih sejuk aircon, buku akan berkulat. Kalau kurang aircon panas, buku akan dia kering, mengerding macam tu kan. Dah mulai koyak lah. Ya.
So ada satu alat, ada mesin dia dipanggil dehumidifier. Yang dehumidifier tu mengawal kelembapan dalam udara dan kami setkan 45% hingga ke 50%. Dan kami setkan tu, praktis kami tu berjaya. Setakat ini alhamdulillah bahan kami masih terjaga rapi. Dan yang keduanya, kami ada membuat 4 tahun sekali dinamakan fumigation exercise. Proses pewasapan bahan kimia yang digunakan, kami tutup library tu, vendor akan buatlah. Tutup library tu, buat pewasapan demi untuk membunuh ulat-ulat buku, silverfish yang boleh merosakkan. So kami buat 4 tahun sekali lah. Dan juga special collection. Special collection tu mostly fragile. Dah rosak, lusuh. So kami tutup. Ruang tu kami tutup untuk kepada publik. Hanya dibuka untuk tujuan-tujuan yang tujuan yang akademik. Contohnya kami tak buka pada umum. Kecuali ada request, official request daripada pengguna melalui email ke apa ke, kenyatakan tujuan dia, datang dari mana, dan kami boleh buka, baru buka untuk tujuan akademik lah. Biasanya kalau kita lihat juga artifak-artifak yang diletak di perpustakaan ini biasanya dia akan diletak di dalam kaca. Itu apa fungsinya? Kenapa dia perlu diletakkan dalam kaca itu? Salah satunya adalah tiada direct contact. Kalau pelawat datang, dia tak boleh pegang. Tak boleh pegang, tak ya, betul. Dan manuskrip pun begitu juga lah. Rare book pun kebanyakannya perlu ada sarung tangan untuk pegang. Dia tak boleh direct contact. Sebabnya ialah tangan kita ni banyak kuman ke apa kan, boleh merosakkan keadaan buku lah. Yalah, dan kualitinya pasti terjejas sekiranya kita siapa-siapa sahaja boleh pegang. Betul. Difahamkan di perpustakaan ini juga proses pendigitalan naskah juga dibuat. Jadi mungkin Cik Zaki boleh terangkan bagaimana caranya pendigitalan naskah ini dan juga apa kepentingan untuk dilakukan proses ini? Ya, sebenarnya kami memang dalam proses untuk mendigitalkan manuskrip. Kami mulakan dengan manuskrip dahulu. Sebabnya ialah barangkali manuskrip tu mostly fragile, lusuh, memang tak ada direct contact daripada. So kita perlu digitaliskan benda tu, diletakkan dalam database dan di online kan, supaya yalah tak boleh pegang dan sebagainya, supaya boleh dirujuk oleh semua orang dalam masa sama. Kalau sekadar satu manuskrip saja, seorang aja boleh rujuk. Betul. So kalau datang online, ramai-ramai boleh rujuk. Jadi adakah ia juga mungkin sebagai satu langkah keselamatan sekiranya berlaku bencana, benda itu boleh hilang, ya, tapi betul, at least ada dalam talian lah. Ya, sekurang-kurangnya ada diabadikan di situ selama-lama. Mana kalau original terlusuh, rosak dan koyak dan sebagainya, kita ada satu kopi yang original lah di dalam apa namanya database. Baik, perpustakaan yang terletak di Istek ini, biasanya golongan mana yang biasanya menjadi pengunjung kepada perpustakaan ini, dan mungkin juga Cik Zaki boleh kongsikan nama-nama besar yang pernah datang berkunjung ke perpustakaan ini? Kami ini perpustakaan dalam universiti. Boleh katakan perpustakaan akademik lah. So mostly pelajar-pelajar sendiri lah, pelajar sendiri lah yang datang. Dan Istek ni dia menawarkan pelajar-pelajar menawarkan program dalam bentuk postgrad. So master dengan PhD. Ada juga negeri yang datang untuk boleh lihat, meninjau. Dan juga ada juga orang awam yang datang. Ada orang datang. Dan juga seperti kata tadi, nama-nama besar. Ada kedutaan-kedutaan luar datang. Setelah kami membuat promosi, pelbagai promosi, datang kedutaan-kedutaan besar yang paling jauh daripada Belgium dan Rusia datang. Ada juga daripada Pakistan, nama-nama besar. Dan ada juga Raja Pemberseri Agong. Dia juga, dia pun berkenan untuk datang. Dia berkenan untuk datang. Dia mengaji di tempat kami. Dia suka lah Istek tu, dan dia juga merupakan kita punya Chancellor UM. So dia juga datang beberapa kali. Dengan seperti mana yang Cik Zaki katakan bahawa sehingga duta-duta pun ada datang juga berkunjung. Jadi adakah ini juga mungkin mewujudkan peluang bekerjasama dengan negara-negara luar? Ya, betul. Ya, betul. Sebenarnya tujuan kami adalah untuk menambah bilangan pelajar researcher yang datang. So dengan adanya hubungan yang baik dan antara luar tu, diharap ia mampu untuk menambah bilangan penyelidik datang. Sebabnya adalah rugi kita mempunyai koleksi yang sangat baik, boleh dikatakan outstanding. Kalau tersimpan saja di situ tanpa digunakan sebaiknya, adalah rugi yang tidak berbalik. Betul. Jadi selain daripada koleksi dan juga bahan-bahan yang kira rare lah yang ada di perpustakaan ini, mungkin juga perpustakaan ada mengadakan program outreach ataupun apa-apa program untuk menarik lebih ramai lagi orang datang sebelum ini? Ya, ada. Sekarang ni macam-macam sebenarnya promotion yang dilakukan untuk mempromosikan perpustakaan itu sendiri. Salah satunya ialah dalam perbincangan kita nak
nak join satu booth KL Book Fair, International KL Book Fair yang adakan berbulan 5 saya rasa. So kita akan adakan pameran di situ bersama dengan lain-lain lah. Dan joint venture dengan lain tu belum ada lagi. Mungkin ada dalam perancangan. Salah satu promosi yang ada sekarang adalah yang bernama TV ni. Kita dengan IKIM nanti kita akan buat tayangan, buat dokumentari untuk mempromosikan pusaran atas. Baik. Mendepani lagi tahun-tahun yang akan mendatang ini, bagi pihak perpustakaan ini sendiri, apa yang diharapkan dapat dicapai di masa hadapan, Cik Zaki? Sebenarnya perpustakaan ni apa yang saya lihat lah, sebenarnya estate itu sendiri untuk melahirkan sarjana yang mampu untuk merubah dunia. Itu merupakan visi IIU itu sendiri. So itu merupakan usaha sebenarnya yang dijalankan. Kami sebenarnya di perpustakaan akan sentiasa membantu dari segi tenaga, dari segi penjagaan bahan, dari segi akses kepada bahan, membantu para penyelidik untuk mereka datang menyelidik dan untuk melahirkan pergraduan yang mampu untuk berkembang dan mengubah dunia. Ya, mengubah dunia. Setakat ini mungkin juga Encik Ahmad Zaki sendiri pernah mendapat reaksi ataupun respon daripada mereka yang berkunjung ke dalam perpustakaan itu. Kebiasaannya apa yang mereka katakan berkenaan perpustakaan ini? Ya, rata-ratanya bila datang tu dia kata, wah, macam gereja. Macam gereja. Sini bina dalam dewan estate tu, dalam perpustakaan sini, dia kata macam gereja. So saya kata mungkin gereja tu yang macam kita. Mungkin gereja tu macam dia kan. Sebabnya dia datang daripada dunia Islam. Sini bina tu bukan sini bina gereja, dia kira Islam di zaman Andalusia. Dan ada juga yang datang bergambar, dia kata macam berada di luar negara. Dia kadang-kadang orang share dalam Facebook. Dia share, dia kata berkawan dia berada di Turki lah, di Spain lah. Dia memberikan satu pengalaman yang berbeza jugalah bagi mereka. Dan di awal tadi Encik Zaki sebutkan bagaimana perpustakaan ini fokuskan untuk pelajar-pelajar pasca siswazah yang nak buat kajian untuk datang untuk mendapat lebih banyak maklumat. Tetapi bagi orang di luar sana mungkin ada juga yang berhasrat apabila mendengar perbualan malam ini dengan reka bentuknya yang menarik, dengan isi perpustakaan itu sendiri yang cukup, saya rasa boleh menarik lagi ramai orang datang, kerana ada yang seperti mana Encik sebutkan di situ sahaja yang ada. Bagaimana mereka boleh datang untuk ke perpustakaan ini untuk meneroka perpustakaan itu? So boleh dikata dengan jawapan macam ni, perpustakaan itu dibuka hari-hari daripada Isnin sampai Jumaat, daripada 8.30 sampai jam 5. Dia sebenarnya terbuka kepada orang awam, tapi ada minimum charge yang dikenakan untuk datang masuk ke dalam library. Tapi biasanya amalan kami untuk pertama kali free. Percuma. Pergi masuk percuma saja. Tengok dulu keadaan macam mana. Kalau berminat untuk masuk, kemudian untuk membuat penyelidikan, datang. Pada bayaran yang minimum lah. Adalah charge-charge yang dikenakan. Tapi untuk koleksi khas di bawah tu, di bawah sekali. Ya. Di bawah tanah ke atau bawah basement tu? Di bawah sekali. Kami terbuka kepada umum. Kecuali dia datang dengan jabatan dia, di email kepada kami, ada proper tujuan pendidikan, dia kami buka untuk tetapan, untuk melihat sebenarnya apa yang istimewanya, uniknya apa koleksi khas kami di sana. Baik. Jadi untuk anda di luar sana, sekiranya anda berminat untuk berkunjung ke perpustakaan ini, pastikan anda kena ingat, yang pertama, ia terbuka kepada orang awam, tetapi anda tidak boleh sewenang-wenangnya masuk ke koleksi yang disediakan. Sekiranya anda ingin membuat kajian berkenaan dengan koleksi-koleksi yang ada itu, anda perlu melalui saluran yang betul dahulu, memohon kepada pihak perpustakaan supaya anda boleh dibawa ke kawasan tersebut. Dan terima kasih Encik Ahmad Zaki kerana sudi berkongsi berkenaan dengan perpustakaan yang saya kira cukup unik yang ada di negara kita. Dan Darah Muda akan berhenti rehat di sini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama Bernampak TV, dan saya Dia Muhammad Jais. Kita bertemu lagi. Jumpa lagi.